Okey, kita akan mulakan kelas kita ya. So, kita akan sambung semula bab 2. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya. Korang dah dapat buku teks ke belum? Dah. Dah dapat kan? Okey, good. Sebabkan korang dah dapat, cikgu akan bagi latihan pada korang untuk buat nanti. Okey, sebab kita tak ada buku teks lagi. Sebab tu saya tengok kan korang tak ada buku teks. Sebab tu cikgu malas nak bagi latihan lagi. Tapi korang dah ada buku teks, so akan ada latihan lah untuk korang Okey, so kita sambung semula kelas kita. Okey. Okey, kalau suara cikgu agak sangkut-sangkut, beritahu ya, sebab cikgu tak tahu hari ni masalah internet ni apa. Biasa okey je, tak tahu hari ni masalah dia apa. Asyik problem dia daripada tadi. Okey, kalau korang ada suara cikgu sangkut-sangkut tu, sekejap lagi boleh bagi tahu. Okey, kita sambung semula. Ada lagi mau masuk. Okey, kita sambung semula ya. Okey, 2.2. Sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Okey, sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Okey, kita lihat dekat sini. Ini bukan cikgu pernah ajar ke? Macam cikgu pernah ajar je yang ni. Cikgu ulang balik. Ya betul. Hari tu sebab dia yang tak join kelas fizikal kan. So, cikgu ulang balik. Okey, tak apa. Cikgu ulang balik lah yang ni. Okey, so sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Okey, dia bermula daripada 1877 sampailah 1957. Okey. Betul. Thank you. Okey, 1877. Okey. 1877, kita lihat sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan masa tu Perak menubuhkan Majlis Negeri Perak, okay, dan juga bermesyuarat kali pertama pada tahun 1877. Okey, dan yang daripada tu nanti hasil ni kita dapat lihatlah munculnya lebih kurang macam perlembagaan dekat Perak lah. Okey, jadi dia adalah untuk mengubah undang-undang Perak. Juga menjadi ikutan bagi Majlis Negeri yang lain. Okay. So lepas tu barulah negeri buat juga. Okay. Kemudian 1946, undang-undang Islam diubah oleh negeri. Okay, dan juga undang-undang di negeri-negeri Melayu Persekutuan juga dibuat oleh Majlis Persekutuan. Undang-undang di negeri sebab apa? Kenapa dia tidak bersekutu? Okay. Bersekutu tidak bersekutu sebenarnya dia membezakan antara penguasaan British. Dekat British lebih menguasai negeri-negeri Melayu bersekutu berbanding dengan tidak bersekutu. Okay. Dia lebih menguasai negeri-negeri Melayu bersekutu. Yang tidak bersekutu ni dia tak campur tangan sangat. Okey, sebab itulah berkaitan undang ni akan ya. Okey, Persatuan Tanah Melayu 1948. Okey. Okey, siapa ingat 1946 tahun munculnya apa dekat tanah Melayu? Allahuakbar. Perang dunia. Okay guys, sorry ya. Okay, sekarang dengar suara cikgu clear tak? Tadi sangkut lah, tadi terkeluar tadi. Suara cikgu clear tak? Okay kan? Okay. Okay, thank you.
Okey, apa yang berlaku 1946? 1946 adalah pengenalan Malayan Union. 1946. Ingat 1946 menandakan masa itu bermulanya apa yang kita panggil sebagai Malayan Union. Jadi Malayan Union ni berjalan lebih kurang setahun lebih dia sebenarnya. Okey, jadi cikgu cerita sikitlah pasal Malayan Union ni. Okey, jadi Malayan Union ni kenapa orang Melayu marah sangat dengan Malayan Union ni? Okey. Orang Melayu dia marah sangat dengan Malayan Union ni sebab apa? Malayan Union ni sebenarnya mengganggu hak istimewa orang Melayu dekat ni dan juga mengancam kedudukan istimewa orang Melayu di tanah Melayu. Sebab apa? Dia mengamalkan prinsip jus soli. Okey? Dan juga yang menyebabkan orang Melayu marah tu, perlembagaan Malayan Union bukan digubal oleh orang tanah Melayu. Dan orang yang menggubal tanah Melayu ni tak ada kaitan dengan tanah Melayu pun. Dia tak pernah duduk dekat tanah Melayu pun, dia tak tahu tentang tanah Melayu ni. Okey, dan sebab apa? Perlembagaan ni sebenarnya digubal dekat Parlimen British sana lah. Okey, dan mereka tak tahu pun tentang tanah Melayu ni. Okey, mereka tak tahu tentang orang Melayu. Jadi menyebabkan orang Melayu ni marah. Okey. Orang Melayu cukup marah dengan Melayu ni. Sebab itulah kita dapat lihat penentangan terhadap Melayu ni sangat hebat. Boleh dikatakan kalau korang baca sejarah, boleh dikatakan marahnya rakyat tanah Melayu kepada Melayu Union ni, kita dapat lihat boleh dikatakan berlaku secara menyeluruh. Boleh katakan semua tempat berlaku. Kalau sebelum ni, dia agak spesifik tempat dia. Okey? Tempat dia agak spesifik dekat satu-satu. Kan? Kalau dalam filem pun korang boleh nampak kan, macam mana orang tanah Melayu ni cukup menentang tanah Malayan Union. Okey? Jadi itu sebenarnya perlembagaan antaranya awal jugalah dalam persekutuan Malayan Union ni. Tetapi kita dapat lihat apabila orang Melayu menentang, orang Melayu marah. Okey? Setahun lebih dia dapat menjalankan dia punya dasar pemerintahan Malayan Union ni. Tetapi kita dapat lihat lama kelamaan hilang. Hilang dia punya apa yang kita panggil sebagai hilang yang Melayu ni tadi. Diorang tukar dengan Persekutuan Tanah Melayu. Itu yang kita belajar kan. Persekutuan Tanah Melayu. Jadi dalam Persekutuan Tanah Melayu ini 1948, masa ni sebab yang menentang Malayan Union ni bukan orang Melayu ni tau. Okey? Orang British, pegawai-pegawai British yang pernah bekerja di tanah Melayu juga, mereka juga menentang Malayan Union. Sebab mereka tahu bahawa benda ni tak akan boleh berjaya. Benda ni perlembagaan Malayan Union tidak akan boleh tercapai. Okey, kerajaan Malayan Union tidak akan berjalan dengan senang. Sebab apa? Dia tahu bahawa benda ni salah. Dan dia tahu bahawa benda ni orang Melayu tak suka. Jadi sebab itulah sebab itulah kita boleh nampak macam mana mereka ni akhirnya terpaksa untuk menukar kepada Persekutuan Tanah Melayu. Yang mana perlembagaan itu telah banyak diubah. Okey, telah dibuat semula. Okey, jadi muncullah Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kamu kena faham Persekutuan Tanah Melayu ada dua. 1948 dan juga 1957. Kita ada dua. 1948 kita belum merdeka, 1957 selepas merdeka. Okey, 1948 itu adalah tempoh yang mana British cuba untuk memberikan latihan dan juga memberikan panduan guideline kepada orang Melayu, orang-orang dekat tanah Melayu ini untuk mentadbir negeri. Okey, itulah tempoh 1948 dan ke atas. Okey, 1957 masa tu kita dah merdeka dah. Okey, British dah tak campur tangan. Okey, ingat 1948 dan 1957 tu berbeza. Okey, jadi 1948 merupakan titik penting pembentukan sebuah persekutuan. Yang ni yang cikgu cakapkan tadi titik penting kepada pembentukan sebuah persekutuan. Okey. Kandungan dia dalam perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ni, apa dia punya kandungan dia? Antara dia berkaitan dengan pentadbiran, kuasa Raja Melayu, perundangan dan juga kewarganegaraan. Dan 1957, ini tarikh lagi satu yang penting iaitu tarikh kemerdekaan negara. Suruhanjaya Perlembagaan ditubuhkan ataupun dalam nama lain ialah Suruhanjaya Red. Kenapa Suruhanjaya Red? Sebab dia punya pengurusi dia adalah Red nama dia. Nama dia Red juga nama dia. Okey. Jadi Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu disesuaikan dengan model Westminster.
yang diambil daripada Britain. Dan juga undang-undang ataupun perlembagaan ini akan berkuat kuasa selepas mereka. Dia akan mula berkuat kuasa selepas mereka. Okey. Okey, jadi kita lihat Perjanjian Persekutuan 1957. Apa kandungan? Apa dia punya perkara terma dia? 5 perkara terma yang menjadi rujukan utama bagi perlembagaan persekutuan. Okey, yang pertama, kerajaan persekutuan yang kukuh. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, menjamin kedudukan Raja-Raja Melayu. Sebab apa? Dalam perlembagaan Malaysian Union tadi tidak menjamin kedudukan Raja-Raja Melayu. Okey, jadi dalam Persekutuan Tanah Melayu ini kedudukan Raja-Raja Melayu dijamin. Okey, yang ketiga, menjamin kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Walaupun, okey, ini yang penting ya. Dalam perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, selain daripada, ya memang betul, kita orang Melayu pada ketika itu sangat mementingkan hak istimewa dia. Tetapi bukanlah bermakna kita ingin mengenepikan ingin mengenepikan hak kaum lain. Maksudnya kaum lain ada hak dekat tanah Melayu juga. Okey? Bukannya orang Melayu je yang ada hak dekat dekat tanah Melayu ni. Okey, jadi kaum lain pun ada hak juga, ada hak mereka juga. Jadi hak-hak inilah yang perlu dikongsi antara orang Melayu dan juga orang bukan Melayu, tak kisahlah kaum apa pun, berkongsi. Tetapi walaupun berkongsi hak itu, tetapi masih ada lagi beberapa hak istimewa khusus untuk orang Melayu sahaja. Okey, dia ada dia punya pembahagian dia. Itu je. Tapi hak istimewa itu tidaklah sampai cakap terlalu berlebih-lebih, tidaklah. Dia ada dia punya ni, macam contoh nak makan kat kedai, makan je lah kedai mana-mana, tak ada kedai ni orang Cina je orang Melayu je boleh masuk, orang Cina tak boleh masuk. Mana ada macam tu. Okey, tak ada macam tu. Masuklah Cina ke India ke Melayu ke masuk je lah kedai tu. Okey, cuma kalau Melayu dia kena masuk kedai yang halal lah. Okey, contoh lagi apa? Hak untuk pergi sekolah, pergi je lah sekolah mana-mana. Contoh, tak kisahlah, contoh sekolah kebangsaan ya. Orang Cina nak masuk je lah, tak ada masalah pun. Okey, orang India nak masuk je lah. Tak ada masalah pun, tak ada isu pun. Okey. Okey, kemudian parlimen. Adanya parlimen, pembentukan parlimen. Jadi dalam parlimen ni ada dua. Kita ada Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Okey. Dewan Rakyat ialah dewan untuk yang kita undi parlimen tu. Okey, dia masuk ke Dewan Rakyat. Okey. Yang korang nampak bergaduh selalu tu kan, yang korang nampak bergaduh dekat TV tu, tu Dewan Rakyat lah. Yang menjerit-jerit, yang melompat-lompat tu dalam Dewan Rakyat lah tu. Okey. Dewan Negara, dulu dalam kelas fizikal yang terakhir tak silap cikgu pernah terangkan Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara ni. Okey. Dewan Rakyat ni adalah tempat yang kita undi parlimen tu. Okey, dia orang akan duduk dekat Dewan Rakyat. Yang Dewan Negara ni dia bukan dipilih. Dia bukan dipilih melalui pilihan raya. Okey, Dewan Rakyat tu untuk menjadi ahli Dewan Rakyat perlu menang undian daripada rakyat. Okey, yang pergi pilihan raya tu kan. Okey, masuk Dewan Rakyat. Yang Dewan Negara ni bukan berdasarkan undian. Dia dipilih oleh kerajaan. Okey, dipilih oleh kerajaan. Dan perbezaan dia, Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara ni. Dewan Rakyat ni lebih kepada lebih kepada ahli-ahli politik lah. Okey. Tetapi dalam Dewan Negara ini bukan semuanya orang politik. Ada orang berkepentingan tertentu. Okey. Contoh orang sukan, ada wakil di dalam tu. Contoh orang asli, ada wakil orang asli dalam tu. Wakil agama-agama, ada orang dalam tu. Ada wakil-wakil dia. Okey. Jadi dalam Dewan Negara ni, contoh dia yang pernah masuk Dewan Negara ni, contoh dia kalau artis lah, kalau artis ni, anak seni ni yang pernah masuk Jin Samsudin, yang berlakon zaman-zaman P.Ramlee dulu, dia pernah masuk, dia pernah join dalam Dewan Negara ni. Dan juga ada beberapa orang, cikgu tak ingat nama dia pernah masuk juga dalam Dewan Negara ni. Okey, jadi orang yang masuk Dewan Negara ni biasanya orang-orang yang mempunyai pengaruh yang besar lah, ataupun orang yang hebat dalam sesuatu bidang tersebut. Okey. Okey, dan yang kelima, kewarganegaraan yang sama. Maksudnya tak kisahlah bangsa apa pun, kamu bangsa apa pun, kamu dianggap sebagai satu warga negara. Okay, sebab sebelum ni banyak sangat, masa Malaysian Union tu banyak sangat warga negara. Warga negara British lah, warga negara Tanah Melayu lah, warga negara India, macam-macam. Jadi mereka semua macam bercampur aduk. Jadi sekarang ni,
Tak kisahlah bangsa apa pun, akan dianggap sebagai satu warga negara yang sama, iaitu warga negara Tanah Melayu. Tak kisahlah bangsa apa pun. Okey. Okey, kemudian ciri utama perlembagaan persekutuan. Okey. Nombor ni terbalik tau. Nanti korang betulkan lah. Satu kat atas. Okey. Yang pertama, kesultanan atau pemerintahan beraja. Okey, itu yang pertama, ciri utama perlembagaan persekutuan. Sultan akan menjadi ketua di negeri. Ingat Sultan ketua di negeri ingat. Okey, cikgu nak tanya soalan lah. Soalan cepumas. Soalan yang paling susah sekali di dunia. Soalan dia ialah negeri mana yang tak ada sultan atau raja? Negeri mana? Pulau Pinang. Pulau Pinang. Lagi Melaka lagi. Lagi mana? Pulau Pinang. Pulau Pinang, Melaka. Singapura. Lagi? Takkan tu je. Negeri yang tak ada sultan atau raja. Come on guys. Sabah Sarawak. Perlis. Sabah dan juga Sarawak. Perlis ada raja nak. Okay. And then okay, dah jawab tu betul dah. Okay, cikgu nak tanya, kalau negeri ketua dia ialah sultan atau raja, macam mana pula dengan negeri yang tidak ada raja ni? Siapa ketua dia? Presiden. Siapa ketua? Presiden? No. Okay, betul Fahmi. Menteri. YDPA. Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak disebutkan tadi. Okey, bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja atau sultan, ketua negeri mereka tertakluk di bawah Yang di-Pertuan Agong. Okey, maksudnya berkaitan dengan agama lah. Okey, berkaitan dengan agama tertakluk di bawah Yang di-Pertuan Agong. Tetapi bagi Sabah dan Sarawak, dia berbeza sedikit. Okey, Sabah dan Sarawak agama memang berada di bawah Yang di-Pertuan Agong, tetapi bagi urusan kita panggil sebagai ketua negeri, bukanlah Yang di-Pertuan Agong. Dia ada jawatan lain, cikgu lupa nama dia apa. Biasa cikgu ingat, hari ni cikgu lupa. Nanti kalau cikgu ingat, cikgu bagi tahu balik. Cikgu lupa dah apa dia punya jawatan tu. Ada satu jawatan. Dia bukan ketua menteri, dia atas daripada ketua menteri lagi. Dia yang di-Pertua Negeri, tak salah cikgu nama dia. Yang di-Pertua Negeri Sarawak, yang di-Pertua Negeri Sabah. Dia ada dia punya tu. YDP dia. Okay. Jadi apa kuasa sultan ni? Kuasa mengampun dan juga menangguhkan hukuman. Okey, kuasa membuta pelatihan. Membuat pelatihan. Maaf lah ya, sebab cikgu buat ni masa tengah malam. Mungkin ngantuk sikit masa tu, jadi typo teruk sikit. Okey, jadi Agong Agong ni ada kuasa untuk mengampun. Dan kalau kamu masih ingat lagi, kes Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah diberikan pengampunan oleh Yang di-Pertuan Agong, Sultan Muhammad yang kelima oleh Sultan Kelantan telah memberikan pengampunan kepada Anwar Ibrahim masa tu. Kalau korang masih ingat, selepas Pakatan Harapan menang. Okey. Ataupun untuk menangguhkan hukuman juga boleh. Yang Tuan Agong boleh bagi arahan. Okey. Kuasa membuat pelatihan bagi jawatan utama negara. Okey, contoh jawatan sebagai pengurusi SPRM. Apa lagi? Ketua Hakim Negara. Okey, peguam negara. Jadi itu semua perlu mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. Okey, di peringkat negeri kita ada sultan sebagai ketua negeri ya. Kita ada sultan sebagai ketua negeri. Okey, jadi sultan ni ada dua lah tadi kan. Maksudnya ada Yang di-Pertuan Agong, ada sultan. Jadi mana satu kita nak dengar ni? Okey. Kena jelas Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara dan juga jawatan Yang di-Pertuan Agong ini selama 5 tahun sahaja. Boleh kurang tetapi tidak boleh lebih. Boleh kurang tetapi tidak boleh lebih. Contoh boleh kurang macam Sultan Kelantan dia tak lama kan dia letak jawatan. Okey. Tidak boleh lebih daripada 5 tahun dan boleh kurang daripada 5 tahun. Okey, kemudian Yang di-Pertuan Agong ni adalah hasil daripada giliran
Okey. Giliran sistem giliran Raja-Raja Melayu, ada 9 orang Raja-Raja Melayu. Giliran dia itulah ikut dia punya giliran dia. Macam sekarang ni Pahang, selepas ni Johor. Lepas tu nanti Sultan naik pula naik. Okey. Dia akan pusing macam tu je. Okey, dia akan pusing macam tu. Jadi Sultan masih lagi menjadi ketua negeri. Okey, contoh cikgu nak tanya, YDPA sekarang ni Sultan mana sebenarnya? Dia asal daripada Sultan mana? Negeri mana dia? Negeri mana? Faham. Negeri Pahang. Bagus. Negeri Pahang. Okey. Jadi kalau dia dah jadi yang di-Pertuan Agong, jadi sekarang ni siapa yang menjadi Sultan dekat Pahang? Siapa yang akan ambil alih? Okey. Dia tidak boleh buat dua-dua kerja. Okey. Dia tak boleh buat dua-dua kerja. Kalau dia jadi yang Tuan Agong, maka pemerintahan di Pahang akan beralih kepada anaknya, anak endanya. Okey, ataupun Tengku Mahkotanya. Kalau Pahang, Tengku Mahkota lah. Kalau Selangor dia panggil sebagai Putera Muda. Putera Muda. Apa benda nama dia? Putera Mahkota. Dah cikgu lupa lah. Nanti dah cikgu ingat, cikgu bagi tahu balik, cikgu lupa dah. Okey. Jadi macam dekat Pahang kita ada Tengku Mahkota Pahang lah. Okey. Jadi Tengku Mahkota Pahang lah yang akan menggantikan Sultan, pemerintahan Sultan di Pahang. Okey. Okey, kemudian dibantu, Sultan tadi yang dekat negeri tadi dibantu pula oleh Majlis Mesyuarat Negeri. Okey. Dibantu oleh Majlis Mesyuarat Negeri. Dan kuasa dia sebenarnya sama je macam yang di Pertuan Agong. Cuma yang Tuan Agong tadi untuk Sultan, untuk negara. Okey. Sultan ni untuk negeri. Itu je beza dia, besar atau kecil. Itu je. Negeri kecil sikit. Okey. Itu je beza dia. Okey, dan raja dikenali sebagai tonggak kehormatan dan juga keadilan. Okey, kurniaan anugerah penghormatan dan juga bintang terhormat juga. Kehormat juga merupakan antara bidang kuasa raja. Maksudnya raja ada hak untuk memberikan sesiapa sahaja gelaran datuk yang dia suka. Dia nak suka orang ni bagi lah, tapi bukanlah dia main bagi je. Okey, dia bagi tu ada sebab lah. Antara sebab kenapa seseorang itu boleh mendapatkan gelaran datuk ataupun penghormatan ataupun anugerah apa-apa sahaja, darjah kebesaran ke apa, mestilah orang tersebut memberikan sumbangan yang besar kepada negeri tersebut. Dia mestilah memberikan sumbangan yang besar kepada negeri ataupun negara. Antara orang yang cikgu tengah tunggu dia dapat gelaran datuk sekarang ni, dia tak dapat gelaran datuk lagi. Cikgu tengah tunggu dia dapat. Cikgu harap dia dapat suatu hari nanti. Iaitu Ustaz Abid Liu. Cikgu harap sangat dia dapat suatu hari nantilah. Okey. Sebab walaupun dia bukan datuk tapi dia buat kerja macam datuk. Lebih daripada datuk lagi. Seorang datuk lagi dia buat kerja. Okey. Okey, kita pergi pula kepada agama Islam. Okey. Agama Islam adalah ciri yang kedua iaitu pada zaman British, raja tidak perlu menerima nasihat daripada penasihat British. Berkaitan dengan hak dan juga kedaulatan raja, ada istiadat dan juga agama Islam. Maksudnya dalam isu agama Islam, raja-raja ni tidak perlu mendapat pandangan ataupun nasihat daripada penasihat British. Tak payah kacau. Sebab bab ni memang British takkan kacau. Okey. Dan selepas merdeka, berkaitan dengan agama Islam ni, kuasa raja bagi negeri masing-masing. Maknanya agama Islam ni merupakan kuasa raja bagi negeri masing-masing. Sebab itu, kalau kamu perasan, mungkin sekarang ni kamu tak perasan lagi lah. Okay? Mungkin sekarang ni kamu masih lagi belum perasan ataupun belum sedar lagi. Okay? Perasan tak? Apa nama tu? Mas kahwin. Mas kahwin. Okay. Tahu mas kahwin kan? Okay, kenapa mas kahwin setiap negeri tak sama? Perasan tak? Mas kahwin bagi negeri tak sama. Perasan tak? Tak sama pun dia punya mas kahwin. Dia lain-lain. Dia punya mas kahwin. Kan? Dia tak sama. Dia punya tu macam berbeza-beza. Sebab dia ikut mufti lah. Kalau macam yang mas kahwin lain sikit lah. Mas kahwin tu dia ikut pendapatan negeri. Okay? Dari isu-isu lain berkaitan dengan zakat ke, berkaitan dengan apa tu, dia ikut negeri masing-masing. Okay? Sebab itu di bawah kuasa sultan masing-masing. Okay? So, contoh, Sultan Johor tak boleh campur tangan berkaitan dengan isu agama Islam di negeri Pahang contoh.
tak boleh campur. Faham tak boleh kacau. Berkaitan dengan di pelis contoh tak boleh kacau. Di lain-lain. Okey. Jadi bagi wilayah persekutuan dan juga negeri yang tidak mempunyai raja, mereka berada di bawah kuasa yang di-Persekutuan Agong. Yang ni yang cikgu sebutkan tadi. Okey. Bagi wilayah persekutuan dan negeri yang tidak punya raja, mereka berada di bawah kuasa yang di-Persekutuan Agong. Okey, setakat ni kamu semua boleh faham tak? Ke ataupun cikgu cakap terlalu laju? Setakat ni boleh faham lagi? Boleh. Hello? Okey, dengar kan? Sangkut lagi line tadi. Okay, good. Okay, nombor 3. Bahasa Melayu. Okay, bahasa Melayu kita tahu merupakan bahasa lingua franca. Okay, bukannya lingua franca ya, bukan. Sebutan dia bukan lingua franca. Okay, sebutan dia adalah lingua franca. Dia mungkin macam bahasa Perancis sikit lah. So kalau orang tanya kan, kalau orang tanya pandai bahasa Perancis tak pandai, lingua franca. Lingua franca tu bahasa Perancis. Okay, bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu. Okay, zaman dulu lah zaman dulu bahasa Melayu ni merupakan bahasa ilmu. Kemudiannya bahasa Melayu ni telah diangkat menjadi bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi bagi kerajaan Malaysia. Okey. Okey, yang terakhir, kedudukan orang Melayu dan juga Bumiputera. Sebelum merdeka, kedudukan orang Melayu dan Bumiputera ini berada di bawah kuasa raja dan juga ketua peribumi masing-masing. Okey. Ketua peribumi ni contoh macam dekat Sabah Sarawak lah. Okey, dekat Sabah Sarawak dia panggil ketua peribumi lah. Kalau dekat negeri Melayu kita ada kita ada apa yang kita dah panggil kita ada raja atau sultan. Okey, jadi untuk memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak serta kepentingan sah kaum lain. Okey, yang ni pun selalu cikgu cakap, tadi pun cikgu dah teram dah sikit. Okey, bagi orang Melayu, okey, banyak kali cikgu sebut bagi orang Melayu, ya betul, Malaysia ni adalah hak istimewa adalah kepada orang Melayu. Ya, memang betul. Memang betul. Cikgu tak nafikan bahawa hak istimewa adalah kepada orang Melayu. Tapi jangan sampai kita menafikan hak kaum lain. Okey? Jangan rasa, bukan apa, sebab apa cikgu selalu nampak orang Melayu kita ni terlalu rasa superior. Faham tak superior? Dia bukan supering tau. Superior. Dia rasa dia hebat sangat. Okey? Dia rasa dia hebat sangat. Bukan macam tu. Kita tak boleh nak, ya, kita memang kena jaga hak kita. Okey, itu betul. Hak kita kena jaga betul-betul. Tetapi jangan sampai kita menafikan hak orang lain. Okey, hak bangsa lain, hak kaum lain jangan kita nafikan. Okey, mereka juga ada hak. Mereka juga membayar cukai sama macam kita, sama je. Okey, mereka juga membantu dalam pembangunan negara. So jangan menafikan hak mereka. Okey, kemudian kita pergi kepada pindaan perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965. Okey, jadi perlembagaan persekutuan yang pertama diubah daripada struktur Mahkamah Atasan. Okey. Okey, kita tengok pada 1963 dulu 1963 tahun apa 1963 ni? Tahun apa 1963 ni? Tahun apa 1963? Perang dunia? Apa pula tahu dunia? Perang dunia bukan. JSK tu apa? Selepas merdeka pun bukan. Sebab cikgu tak jumpa lagi jawapan ni. 1963 tu tahun apa sebenarnya? Apa yang berlaku pada tahun tersebut? Bukan. Cepat kamu, soalan senang ni. Cepat. Pandai Imran. Pembentukan Malaysia. Okey. 1963 kan pembentukan Malaysia. Bukan UMNO. UMNO 1946. Okey. Pembentukan Malaysia. Okey, jadi pada tahun 1963 ini muncul telah berlaku pembaharuan. Okey, dari sudut struktur Mahkamah Atasan. Sebab apa? Masa ni, okey, sebab masa tu Sabah Sarawak dah masuk. Jadi ada beberapa benda yang kena ubah dari sudut mahkamah. Okey. Jadi ikut model Mahkamah Tertinggi England, okey, yang mana dia bahagikan Mahkamah Atasan dan juga Rayuan, dia bahagikan Atasan dan Rayuan.
Mahkamah Alasan dan satu lagi Mahkamah Persekutuan. Okey, Mahkamah Alasan contoh dia Mahkamah Persekutuan lah. Okey, untuk pengalaman kamu, kalau kita tengok mahkamah, atas sekali ada Mahkamah Persekutuan. Okey, lepas tu ada Mahkamah Rayuan, lepas tu ada Mahkamah Tinggi. Lepas tu bawah-bawah. Okey, itu dia level dia. Okey, biasanya bagi kes-kes yang melibatkan pembunuhan atau kes yang berprofil tinggi, rasuah ke apa ke yang berprofil tinggi, kes bunuh ke, automatik akan masuk ke Mahkamah Tinggi. Okey, dia bukan yang pergi Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan tu untuk kes yang lebih besar. Okey, Mahkamah Tinggi ni untuk kes-kes yang boleh rasa macam besar lah tapi tak adalah sampai melibatkan persekutuan. Okey, so kalau membunuh ke apa ke, dia automatik masuk Mahkamah Tinggi. So apa beza mahkamah-mahkamah ni? Mahkamah ada banyak. Kita ada mahkamah kampung, mahkamah magistrate, mahkamah macam-macam lagi mahkamah lah sampai ke Mahkamah Tinggi tu. Okey, jadi setiap mahkamah ni dia membezakan dari sudut hukuman. Hukuman berbeza. Hanya Mahkamah Tinggi sahaja yang boleh menjatuhkan hukuman mati. Okey, bawah daripada Mahkamah Tinggi tidak boleh. Okey, mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman mati. Hukuman mati hanya Mahkamah Tinggi dan ke atas sahaja yang boleh menjatuhkan hukuman mati. Okey, jadi sekarang ni ada 3 Mahkamah Persekutuan, iaitu Mahkamah Persekutuan Tanah Melayu, Mahkamah Persekutuan Sarawak dan Sabah, dan juga Mahkamah Persekutuan Singapura. Okey, kita jangan lupakan Singapura sebab 1963 Singapura juga masuk ke dalam Malaysia. Okey, sekejap je, tak lama. Dan juga Singapura. Okey, jadi persoalan perlembagaan dan pertikaian antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri juga diselesaikan pada peringkat tinggi lah. Okey, yang mana lagi ubah dan berdasarkan kepada kedudukan-kedudukan yang ada. Okey, yang kedua, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. Sebab tadi cikgu dah cakap, Sabah dan Sarawak dah masuk kan. Jadi ada mesti kena ada Mahkamah Tinggi Borneo. Okey, Borneo ni maksud dia yang Pulau Borneo lah. Okey, jadi perlembagaan Malaysia telah merekalkan Mahkamah Tinggi Malaya. Okey, dalam perlembagaan Malaysia adanya Mahkamah Tinggi Malaya. Okey, dan juga Mahkamah Tinggi Borneo, ada 2. Okey, Mahkamah Tinggi Malaya, Mahkamah Tinggi Borneo. Itu 2. Okey, kemudian ada peranan dia ialah menguruskan soal kehakiman di Sarawak dan Sabah. Okey, itu yang Borneo tadilah. Peranan dia adalah untuk menguruskan soal kehakiman di Sabah dan Sarawak. Sebab apa? Dia dah takkanlah tak ada mahkamah dekat Sabah Sarawak. Dan tu kalau ada kes dekat Sabah Sarawak, takkan nak bawa orang tu fly ke tanah ke apa tu ke Malaya baru nak selesai kes. Lambatlah macam tu. Okey, tak smooth lah, orang cakap dia punya ni tak smooth. Okey, jadi perlunya ada pembahagian yang jelas. Okey, dan 1963 Jawatan Ketua Hakim Borneo diwujudkan. Okay, ini tahun yang sama ya. Di masa ditubuhkan Mahkamah Tinggi Borneo ini, ditubuhkan juga, dilantik juga seorang Ketua Hakim Borneo. Okay, yang berpusat di Kuching, Sarawak. Okay, kenapa dia pilih Kuching? So korang nanti boleh tengoklah Kuching dekat mana. Okay, dia agak strategik lah. Okay, jadi 1994. 1994 diubah kepada Ketua Hakim Sarawak dan Sabah. Sebelum ni kan dia panggil sebagai Ketua Hakim Borneo kan. Jadi sebab apa? Kemudian sekarang ni kita dah tak panggil Borneo dah. Jadi kita panggil Sabah dan Sarawak. Kita dah tak panggil Borneo. Sebab itulah diubah kepada Ketua Hakim Sarawak dan Sabah. Dan yang ketiga, jawatan yang di-Pertua Negeri juga diwujudkan. Okey, jawatan yang di-Pertua Negeri. Ni yang cikgu cakap tadi tu. Yang di-Pertua tadi tu, yang cikgu lupa tadi tu. Jawatan yang di-Pertua Negeri Sarawak, jawatan yang di-Pertua Negeri Sabah. Okey, apabila Malaysia dibentuk, okey, dan juga dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Okey, dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Agong yang pilih. Tapi dia nak pilih tu bukan dia main pilih je. Okey, bukannya dia main pilih macam tu je tak. Dia tengok berdasarkan sumbangan dan juga jasa dia kepada negeri dia. Okey. Dan YDP ni perlu mengikut nasihat Majlis Tertinggi bagi Sarawak dan Kabinet Negeri bagi okey. Okey, pindahan perlembagaan 1965. Okey, tadi 63, ni 65. 2 tahun selepas hari pembentukan Malaysia. Pada 7 Ogos 1965, Tunku Abdul Rahman membawa usul pindahan Singapura di Parlimen. Okey, sebab apa? Pada waktu ini untuk menggugurkan Singapura daripada Malaysia.
Okay, untuk menggugurkan Singapura dan Malaysia. Sekarang ni Malaysia dah tak nak kawan dengan Singapura. Dia nak bercerai dengan Singapura. Dengan yang lain-lain tu dia masih lagi dengan Singapura dia nak bercerai. Jadi Parlimen meluluskan. Okay, masa ni Parlimen meluluskan dan Singapura keluar daripada Malaysia. Singapura dah left group WhatsApp dah masa ni. Okay, dia left group WhatsApp dah masa ni. Malaysia tak nak terima dia. Okay, Malaya, Sabah, Sarawak masa tu ambil keputusan untuk keep Singapura daripada Malaysia masa tu. Okay, dan akhirnya keluarlah. Dan juga untuk keluar Malaysia ni bukan saja Tunku Abdul Rahman yang buat keputusan masa tu. Dan Singapura juga masa tu bersetuju untuk keluar daripada Malaysia masa tu. Sebab ada beberapa isu lah yang menghangatkan lagi keadaan di Malaysia pada ketika itu. Sebab apa? Masa tu masalah dia bukan antara Melayu dan Cina je tau masalah dia. Okay? Melayu dan Cina tu memang masalah daripada dulu lagi lah. Cuma masalah yang besar dia ialah, antara masalah lain ialah orang Melayu, orang Cina dan orang Cina sendiri bergaduh. Orang Cina Singapura dan Cina dekat Malaya bergaduh. Jadi dah makin pening dah. Tunku Abdul Rahman dah pening dah apa masalah ni. Dah lah Melayu dan Cina bergaduh. Cina-Cina pun bergaduh. Itu nasib baik orang India tak masuk campur. Kalau orang India bergaduh sekali dah tak pening nanti. Okay? Jadi semua perkara berkaitan dengan Singapura dimasukkan. Okay? Maksudnya ada mahkamah tinggi dia kan. Mahkamah tinggi kat Singapura apa semua tadi. Semua tu dihapuskan. Okay? Dan antara lain ialah berkaitan dengan immigration, kewangan, hubungan luar negara dan juga pertahanan negara. Itu yang antara perkara yang terlibat dalam pindaan perlembagaan. Pinda ni maksud dia ubah ya. Okey, pinda maksud dia ubah. Gubal maksud dia buat, cipta. Okey, itu bahasa undang-undang. Okey, habis dah bab 2 kita. Bab 3 kejap. Ni bab 2. Ni tingkatan 3. Kejap Sekejap So bab 2 kita dah habis bab 2. Okey, kita akan pergi kepada bab 3 pula. Agak laju jugalah kita ni ya. Sekejap cikgu tengok yang bab 3 punya. Bab 3 cikgu dah siap dah nota. Bab 3 korang ada dapat tak nota bab 3? Bab 3 tak dapat lagi kan? Okey, sebab bab 3 punya cikgu tak siap lagi. So nanti cikgu dah siap, nanti cikgu akan share. So kita akan masuk sikit je bab 3 hari ni. Sebab cikgu tak sempat siapkan lagi nota untuk bab 3 ni. Okay, sebab kita agak laju jugalah kita belajar. Okay, ni bab 3 cikgu tak habis lagi. Cikgu baru masuk, baru 3.1. Okay, latar belakang pemerintahan beraja. Okay, raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen. Okay, latar belakang pemerintahan beraja dan juga demokrasi berparlimen. Okay, pemerintah beraja Kesultanan Melayu Melaka. Kita pergi pada 2 peringkat. Sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka dan juga sebelum Perang Dunia Kedua. Okey, jadi zaman pemerintahan beraja Kesultanan Melaka ni zaman Melaka dulu Raja ialah pemerintah berkuasa mutlak. Okey, cikgu tanya lagi tadi. Apa yang dimaksudkan dengan berkuasa mutlak? Apa maksud Kuasa dia? sepenuhnya. Berkuasa sepenuhnya. Berkuasa sepenuhnya. Berkuasa dalam aspek apa? Dari segi undang-undang lain? Lain? Apa lagi? Pentadbiran agama lagi? Apa lagi? Pentadbiran agama, undang-undang.
Ada lagi tak? Tak ada lah. Habis lah. Tu je. Okey. Dia berkuasa dalam semua bidang. Berkuasa penuh dalam semua bidang. Tak kisahlah bidang paling kecil sehingga yang paling besar. Semua dia kuasa dia. Siapa lawan ni kuasa dia dikira sebagai menderhaka. Okey. Siapa yang lawan dikira sebagai menderhaka. Okey, selain daripada tu cikgu nak tanya. Dulu cikgu nak tanya soalan ni. Apa yang dimaksudkan dengan derhaka? Apa maksud derhaka? Melawan. Lagi? Melawan apa? Tulis penuh lah, melawan apa? Melawan ingkar perintah. Okey, adakah kalau rakyat itu dia contohlah raja yang adakah kalau sultan atau raja memberikan perintah yang bertentangan dengan agama, adakah rakyat yang menentang itu dianggap sebagai menderhaka? Cuba jawab. Cikgu nak korang fikir. Tak. Ya. Tak kira? Ya. Tak. Kira. Okey. Tak. Kira. Dia jawab. Kira lah. Dia Tentang jawab. agama. Kau ni, Sabar, bertenang. Tak ikut agama. Okey, dia macam ni isu dia. Okey, kalau seseorang raja itu memberi perintah bertentangan dengan agama, maka boleh dilawan. Okey, dan dia tidak dikira sebagai menderhaka. Boleh lawan. Okey. Sebab apa? Okey, kenapa boleh lawan? Kenapa tidak kira sebagai menderhaka? Sebab kamu kena faham. Raja dengan agama, mana lagi tinggi? Agama lagi tinggi daripada seorang raja. Okey. Tetapi setakat ini cikgu tak pernah jumpa lagi seorang raja memberikan perintah atau arahan yang bertentangan dengan agama. Setakat ni cikgu tak pernah jumpa lagi. Okey, setakat ni cikgu tak pernah jumpa lagi. Okey. Jadi raja kalau dia memberikan perintah yang mengarut boleh dilawan. Okey. Okey, kemudian cikgu nak tanya lagi satu soalan. Apa itu tulah? Tulah tu apa? Sumpah. Okey. Tulah ialah sumpah. Okey. Kalau tulah itu adalah sumpah. Soalannya ialah macam mana macam ni? Atas sebab apa orang itu boleh ditimpa tulah? Bukan tuah. Tulah. Okey. Mengapakah seseorang itu boleh ditimpa tulah? Sebab menderhaka kepada raja. Sebab menderhaka kepada raja. Okey, betul. Sebab kamu kena ingat kamu kena ingat dalam Sulalatus Salatin ada disebutkan tentang wa'adat. Kalau mungkin saya rasa kamu dah belajar ni wa'adat. Okey. Ikrar dan juga perjanjian. Okey, antara Demang Lebar Daun dan juga Sri Tribuana. Okey. Yang dalam tu dia sebut kalaulah raja ini zalim ataupun membuat perkara yang jahat, janganlah sesekali digugurkan darahnya. Okey? Jangan digugurkan darahnya. Okey, maknanya bolehlah tegur tapi bukanlah dengan cara membunuh raja. Okey, sebab tu dalam Sulalatus Salatin ada disebutkan berkaitan dengan dulu cikgu pernah cerita tapi cikgu tak ingat kelas mana yang cikgu cerita. Berkaitan dengan Sultan Mahmud Shah Mangkat di Julang yang telah ditikam oleh seorang ada orang yang tak puas hati dengan Sultan Mahmud Shah ni zaman Johor dulu.
Okey, yang mana lepas dia tikam tu, Sultan Mahmud Shah telah memberikan tulah dia kepada orang tersebut. Dia baling keris tu kena kaki orang tu, dan dia telah memberikan tulah yang mana disebut kalau dia kata macam dekat tempat luka tu nanti akan ditumpugi rumput. Okey, akan tumbuhi rumput. Itu adalah contoh tulah ni lah. Okey. Dan pemerintahan Beraja Kesultanan Melaka ni contoh dia antara dia punya bidang kuasa dia adalah pentadbiran, perundangan dan juga kehakiman. Ini maksud dia semualah. Kewangan ke apa semua tu dia punya kerja lah. Okey. Dan pemerintahan juga dijalankan berdasarkan HKM dan juga UULM. HKM tu apa? Hospital. HKM tu apa? Hospital. Kuala Muda. Apa HKM tu? HKM tu HKM bukan hospital. Okay, Hospital Kuala Muda. Apa benda aku ngerut ni, sorry. Hukum Kanun Melaka. Hospital Kesultanan Melaka. Didasarkan Hukum Kanun Melaka. Okay, bukan. Kalau mesti pasal UKM. Ni HKM. Okay, UULM tu ialah undang-undang. Tu HKM. Okay. Dan diperkukuhkan lagi dengan konsep Islam. Okay, diperkukuhkan dengan konsep Islam dalam Hukum Kanun Melaka dan juga UULM juga. Okay, Kesultanan Melayu yang lain. Okay, menjadi asas kepada Kesultanan Melayu yang lain. Mereka juga mengambil apa idea yang telah diajarkan ataupun yang telah ditunjukkan dalam Kesultanan Melayu Melaka di banyak yang diambil. Okey, jadi raja ni merupakan sumber undang-undang, ketua kerajaan dan juga merupakan ketua agama. Okey. Sumber undang-undang ni maksudnya apa? Maksudnya raja boleh memberikan perintah ataupun undang-undang baru. Contoh raja tiba-tiba hari ni dia kata macam, okey, start daripada hari ni tidak lagi boleh memakai baju warna merah. Contoh. Ataupun, okey, start daripada hari ini sesiapa yang penyokong Liverpool sila keluar daripada kampung ini dan sila pergi ke kampung lain. Contohlah, itu contoh. Okey, itu contoh cikgu bagi. Okey. Okey. And then menjadi ketua kerajaan. Okay, dan juga ketua agama lah. Okay, walaupun Sultan ini adalah ketua agama, tetapi Sultan masih lagi perlu meminta nasihat, okay, meminta tunjuk daripada ulama. Okay, ulama negeri tersebut. Ketua boleh katakan penasihat agama dia lah. Penasihat agama dia biasanya ulama lah. Dan bertanggungjawab untuk mempertahankan adat dan juga struktur masyarakat. Raja dia kena pertahankan adat. Okay. Ya, kita tak nafikan bahawa raja ni biasanya hidup senang lenang. Okey, tapi kamu kena faham, tanggungjawab seorang raja ini bukanlah kecil. Okey. Lebih-lebih lagi bagi seorang raja yang beragama Islam. Sebab apa? Dia adalah pemimpin. Bila dia pemimpin, bermaksud dia ada tanggungjawab yang perlu dijaga. Kalau seorang sultan atau raja itu tidak menjalankan tanggungjawab dengan adil, tidak menjalankan tanggungjawab dengan betul, maka dia akan dipersoalkan di akhirat lah. Itu bagi orang Islam lah. Okay? Dia akan dipersoalkan di akhirat nanti. Jadi sebab itulah walaupun kita nampak di hidup senang apa semua kan, tetapi bagi kita, selagi mana raja atau sultan ataupun mana-mana lah, ketua mana-mana pun, selagi mana dia memberikan arahan itu tidaklah sampai melanggar agama kita, okay, berkaitan dengan isu agama apa semua tu, selagi tu kita ikutlah cakap raja. Okay. Sebab janganlah sampai kurang ajar ataupun janganlah sampai biadab dengan raja. Okay. Sebab apa? Ada sekarang ni banyak isu banyak sangat isu sekarang ni. Isu yang apa tu? Kurang ajar dengan raja lah, biadab dan sumpah seranah raja pun ada banyak. Okay. Dulu cikgu pernah cakap, mengkritik dan juga menghina adalah dua perkara yang berbeza. Okay. Jangan apabila kita mengkritik, kita menghina sekali. Okay, kita nak kritik, kita kritik je. Jangan sampai menghina. Okay, ingat betul-betul mengkritik dan juga menghina adalah dua perkara yang berbeza. Kalau kita ada rasa yang kita rasa macam
ada yang tak kena dengan sistem tu, yang raja, apa yang raja cakap apa semua tu, kita boleh persoalkan, tetapi jangan sampai menghina. Okey, tak kisahlah kamu nak mengkritik sesiapa pun, jangan sampai menghina kan. Contoh kamu nak apa tu, nak kritik taktik yang apa tu Jurgen Klopp gunakan dalam 1000 peluang MU dulu. Kritik dia tapi jangan sampai hina orang. Okey, itu contoh. Okey, itu contoh yang cikgu bagi. Okey. Okey. Jadi ada masa sikit lagi kita pergi kepada sebelum Perang Dunia yang Kedua. Okey, jadi sebelum Perang Dunia yang Kedua, iaitu zaman British lah. Okey, zaman British. Jadi British dia telah memperkenalkan sistem residen bagi negeri-negeri Melayu bersekutu dan juga memperkenalkan sistem penasihat bagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, ada dua. Okey, jadi raja memerintah dengan campur tangan British. Okey, raja dia perlu memerintah dengan campur tangan British. Dia tidak boleh perintah ikut suka hati dia. Okey, dia kena ikut cakap British. Okey, negeri-negeri Melayu bersekutu pula, British hanya ambil alih peringkat pembesar negeri sahaja. Okey, ingat negeri-negeri Melayu bersekutu yang ada 4 tu. Okey, negeri apa negeri-negeri Melayu bersekutu ni? Negeri mana? Cikgu nak tengok kau ingat tak? Negeri-negeri Melayu bersekutu. 4 negeri tu apa dia? Selangor juga, Selangor. Selangor betul. Johor salah. Kelantan. Perak. Perak, Pahang, Negeri Sembilan. Perak, Pahang, Negeri Sembilan. Dan juga Selangor tadi. Okey, yang lain-lain tu bukan. Jadi di 4 negeri ini, British hanya ambil alih peranan pembesar di peringkat negeri sahaja. Okey, sultan masih seorang sultan. Tetapi kuasa sultan itu telah dilimitkan, telah dihadkan. Okey. Jadi di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu hanya ada penasihat saja. Okey, dia tak letakkan residen, dia letakkan penasihat saja. Dan penasihat ini dia menguruskan pentadbiran lah, sama juga macam tadi, menguruskan pentadbiran dia hanya penasihat dan juga pentadbiran masih lagi dipegang oleh pembesar. Maknanya ada pembesar. Tetapi di negeri Melayu bersekutu tidak ada pembesar lagi. Semua British ambil alih. Tapi dekat negeri tidak bersekutu ni, dia hanya ada penasihat saja. Tetapi pentadbiran masih dijalankan oleh para pembesar. Okey, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895 dan Undang-Undang Diri bagi Kerajaan Terengganu 1911 merupakan bukti. Okey, merupakan bukti bahawa apa? Okey, dia merupakan bukti lah bahawa kerajaan ataupun sultan dan raja itu mempunyai kuasa. Okey. Okey, penggubalan undang-undang terbabit menghalang perluasan kuasa British. Sebab itulah dekat Johor kan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey. Jadi untuk Johor dan Terengganu dua-dua negeri Melayu tidak bersekutu. British tak masuk tau. Maksudnya satu, British dia memang tak nak sangat sebenarnya. Dia memang tak nak masuk sebenarnya dekat negeri Melayu tidak bersekutu ni. Okey, dia tak nak masuk pun sebenarnya. Dia tak nak kuasai pun. Tetapi atas desakan sebab dia bimbang. British bimbang kuasa lain masuk. Dia risau kerajaan barat yang lain masuk. Jadi kalau masuk, kacau lah. Contoh kalau Amerika Syarikat tadi dapat Terengganu. Kan kacau kat situ kan. British dah tak dapat lah monopoli. Jadi sekarang ni British dia terpaksa untuk menguasai semua. Okay. Dan juga Johor. Johor merupakan antara sahabat. Ya betul. Johor merupakan sahabat kepada British. Okay. Sebab masa tu Sultan Johor ni merupakan antara orang yang rapat juga dengan Ratu England masa tu. Okay. Jadi kalau British tak masuk dekat Johor, sebab Johor ni dia walaupun dia rapat dengan British, dia rapat dengan kerajaan lain juga. Jadi British bimbang, andai kata tiba-tiba kerajaan luar dapat Johor, kan kacau masa tu. Okay. British dah tak dapatlah nak kuasai sepenuhnya dekat tanah Melayu ni. Okay. Jadi sebab itulah akhirnya British terpaksa mengambil keputusan untuk menguasai sepenuhnya. Tetapi dekat negeri Melayu tidak bersekutu, tidaklah dikuasai sepenuhnya lah. Okay, dia kuasai bahagian penasihat saja. Yang lain-lain tu dia tak kacau. Okay. Jadi ada soalan apa-apa yang ingin ditanyakan kepada cikgu sebelum kita tamatkan kelas kita? Ada yang nak ditanya? Tak ada. Okey, untuk kelas kita ni, macam tadi cikgu ada bagi tahu, cikgu ada rekod kelas kita ni. Okey, dan cikgu akan masukkan ke dalam YouTube. So nanti korang boleh tengok ulangan lah. Okey, matau rindu cikgu ke malam ni nak tidur ke boleh tengok ulangan. Tak tidur tu boleh dengar suara cikgu dulu masuk mimpi. Okey. Okey, jadi kalau tak ada soalan apa-apa, okey, channel
Okay, sekejap cikgu tulis balik semula. Okay, tapi tunggu cikgu download dulu lah. Nak upload tu lah, take time juga nak upload tu. Okay, jadi kalau ada apa-apa nanti, kita boleh ni lah. Okay. So, boleh tengok dalam tu nanti ada cikgu upload nanti. Okay. And terima kasih kepada semua. Assalamualaikum dan selamat malam. Thank you, cikgu. Okay, sama-sama. Ya.